السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan rahmahnya ke atas kita semua. Mudah-mudahan rahmah yang Allah kurniakan kita pada hari ini dan saat ini, lalu Allah istiqamahkan sehingga akhir hayat kita. Jika mana kita hidup tidak ada rahmah Allah, nescaya kita tidak akan beroleh kebaikan. Nescaya kita tidak akan beroleh kebaikan. Maka hidup kita tanpa kebaikan, walaupun zahirnya nampak suatu kebaikan, tetapi jika tidak dengan rahmah Allah, maka ia dinamakan kemurkaan, kerana ia yang disebut kepada kita tentang istidraj, iaitu setiap perkara yang kita dapat menjadikan kita bertambah jauh dengan Allah, menjadikan kita orang yang tak boleh berbuat baik kepada Allah. Walaupun umur kita semakin hari semakin menuju kepada titik noktahnya, semakin hari semakin sampai kepada titik akhirnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah hamba Allah, jadilah sebenar-benar hamba Allah, kerana orang yang menjadi sebenar-benar hamba Allah, dia saja yang boleh berta'abud kepada Allah. Dia saja yang boleh menjadikan hidup ini sebagai tanda syukurnya pada Allah dengan melakukan ubudiyah. Orang yang menjadi hamba yang selain daripada Allah, dia akan gunakan umurnya untuk selain Allah. Dia akan gunakan masa sihatnya untuk selain Allah. Dia akan gunakan nikmat yang Allah bagi kepada dia, 7 anggota yang Allah kurniakan kepada kita selain daripada Allah. Sebab itu Allah nyatakan kepada kita, wa'bud rabb Allah rabbaka
hatta ya'tiyakal yakin, sehingga sampai satu masa yang dinamakan waktu yakin. Apa waktu yakin? Iaitu mati. Sebab ketika saat sakaratul maut, Allah Subhanahu wa ta'ala tasawurkan kepada kita seluruh amal kita, yang jahat dan yang baik. Pada waktu itu baru kita merasakan keyakinan tentang akhirat yang disebut-sebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebut-sebut, yang telah dibagi tahu oleh Allah dalam Al-Quran. Sebab itu apabila kita ini dalam keadaan yang alpa, lalai, mula lalai dengan kehidupan ini, bertahun tuan-tuan kita lalai, bukan sehari, bukan sebulan, tapi bertahun, bukan setahun, tapi puluhan tahun. Kita tak sedar kenapa Allah hidupkan kita lagi. Kita masih tidak ada kesedaran kenapa Allah masih hidupkan aku lagi. Kenapa Allah masih bagi aku peluang untuk hidup sampai hari ini. Apakah peluang hidup yang Allah bagi kepada kita sehingga hari ini kita cuma guna pakai untuk makan, minum, berjalan, suka-suka di atas muka bumi ini? Ataupun peluang yang Allah bagi kepada kita supaya kita dapat kembali kepada Allah semula, yang mana masa lalai kita, yang mana masa yang kita telah buang dulu, yang mana waktu sihat kita yang kita tak ambil pakai pun untuk Allah Ta'ala, maka Allah masih sayang kita. Maka peluang yang Allah bagi kepada kita sampai hari ini, tanda kasihnya, tanda sayangnya, tanda rahmahnya Allah kepada kita. Bukan saja-saja Allah bagi kita peluang hidup, dah. Bukan saja-saja tuan-tuan, dah. Hatta kan Allah bagi kita sakit ini tanda sayang. Kerana apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sakit ini Allah ampunkan dosanya sehari 100 kali dan diberikan kepadanya 100 rahmat. Sebab apa Allah nak ampunkan kita? Dengan sakit yang Allah bagi kat kita, Allah ampunkan dosa kita. Kenapa Allah kurniakan rahmat ke atas kita? Sebab kita masih lagi beriman dengan Allah. Kerana orang yang beriman dengan Allah, maka janji Allah, Allah akan kurniakan kepadanya nikmat di yaumul akhirah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, seseorang yang menuju kepada akhirat, jalan akhirat ini susah tuan-tuan. Sebab itu Nabi bagi tahu kaedah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ni Nabi kata penjara bagi orang mukmin. Hidup dalam penjara ni susah. Wa jannatul kafirin, dan bagi orang kafir ia bagaikan syurga. Sebab apa? Sebab besok di yaumul akhirah, pada hari akhirat, orang yang kufur kepada Allah, Allah tak kurniakan dia walaupun satu nikmat di dalam akhirat. Berbeza dengan orang yang mukmin. Maka orang mukmin di dalam dunia ini mereka dipenjarakan dengan syariah. Sebab itu kita dinamakan mukallaf, kerana kita ditaklifkan dengan hukum syara. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Macam kita duduk dalam penjara,
lalu kita kena mengikut peraturan-peraturan daripada pemilik alam ini, daripada pemilik Allah, pemilik syariat ini, iaitu Allahu Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita duduk dalam penjara, tuan-tuan. Kita tak boleh ikut suka kita. Kita kena pakai pakaian yang ditentukan oleh penjara. Makan, waktu makan, apa-apa semua kita kena mengikut peraturan penjara itu. Sebab itu, jika kita patuh, kita taat, maka kita akan mendapat keampunan. Dan pada ketika itulah kita menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Tuan-tuan, kita mau di akhirat besok kita orang bebas. Siapa orang yang bebas? Iaitu orang yang berada di dalam jannah Allah. Dia bebas, dia dikurniakan kebebasan oleh Allah. Dia nak makan apa, dia nak duduk macam mana, dia nak pergi mana, maka diberikan kebebasan kerana di dalam hidupnya dia patuh dengan Allah. Sebab itu ulama menyatakan, apa itu agama? Ma huwa din? Maka ulama kata, taat itulah agama. Orang yang taat bermakna orang ini beragama. Tuan-tuan, kita mengaku yang kita mengikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sehingga saat ini, umur saya 50 lebih, tuan-tuan. Saya tak malu nak habaq umur saya. Kalau saya rahsia pun, dia tak jadi kurang. Ustaz, berapa umur Ustaz? Rahsia. Dia tak jadi 25, tuan-tuan. Cerita, dia duk takut tu juga. Tak cerita, dia duk takut tu juga. Kalau saya tanya diri saya, wahai Ahmad Rizam Ghazali, 53 tahun Allah bagi hang hidup. Hang amal tak keseluruhan daripada perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis? Kita kata kita ikut Nabi. Benar tak yang kita nak ikut Nabi? Macam Sayyidina Abu Bakar ikut Nabi, macam Sayyidina Umar ikut Nabi, macam Sayyidina Ali Allahu ikut Nabi, Sayyidina Osman, tabi'in, tabi'in ikut Nabi. Kita kena tanya diri kita, apakah keseluruhan yang Nabi bawa tu kita dah ikut? Ataupun kita seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kita beriman pada setengah kitab dan kita kufur pada setengah kitab? Ustaz, dalam bab ibadah kami ikut. Ya ke? Keseluruhannya ke? Pada yang wajib, pada yang sunat, pada perkara yang ditegah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pada ibadat. Dalam bab masyarakat, hablum minan nas, kita ikut tak semua apa yang Nabi cakap? Ataupun kita ambil yang mudah? Tuan-tuan, agak-agaklah orang yang ambil hak mudah saja. Dia ambil hak dia suka. Yang dia tak suka, dia tak mau ikut. Boleh tak duduk dalam syurga Allah? Yang ni je persoalan dia. Yang ni saja persoalannya. Agak-agak kita yang tak sempurna lagi ikut apa yang Nabi bawa, yang kita rasa dan kita mengaku bahawa kita dah ikut Nabi. Agak-agak semua yang Nabi bawa kita dah ikut belum? Daripada yang wajibnya, mungkin yang sunat kita tak mampu. Hak wajibnya kita dah ikut semua belum? Perintahnya dan larangannya. Yang kita kata
kita ni tadi nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat, dalam keluarga, dalam jadi seorang suami, dalam jadi seorang ayah, dalam jadi seorang anak, dalam menjadi seorang ibu, dalam menjadi semua perkara. Apakah kita telah mengikut apa yang Nabi sebut di dalam hadis satu persatu? Kita cerita perkara yang wajib dulu. Jika kita masih tak boleh nak ikut kesemuanya, apakah kita ini orang yang boleh selamat di yaumul akhirah? Kita rasa, sebab kita rasa kita dah ikut. Apabila kita lihat diri kita, banyak perkara yang kita tak mampu nak ikut. Banyak benda yang kita tak boleh ikut dalam perkara yang wajib. Kita tak lihat lagi dalam perkara yang sunat. Kita tak lihat banyak perkara lagi. Kadang-kala kita rasa malu nak ikut Nabi. Kita nak ikut apa yang Nabi buat, kadang-kala kita rasa malu. Malu lah. Aku nak ikut macam mana yang Nabi buat. Zaman ni kita jadi malu tuan-tuan nak ikut apa yang Nabi buat. Betul lah apa yang Nabi kata, besok sampai saja akhir zaman, orang akan meninggalkan sunnahku sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sampaikan kita sendiri pun dah tak reti dan tak tahu, tak kenal yang ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam untuk kita bermujahadah menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah sebenar-benar hamba Allah, apa yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka Habib Abdullah berpesan kepada kita. Antaranya, dia pesan kepada kita ay yajtahida fi hifz qalbihi min al-waswas wal afat wal khawatir radiyah. Dia pesan kat kita, jagalah bersungguh-sungguh dalam menjaga hati kita daripada segala gangguan. Tatkala kita nak buat baik, akan ada halangan untuk buat baik. Sebab itu tuan-tuan, ketika kita nak buat baik, satu masa kita nak buat baik, kita rasa kuat sangat nak buat baik. Di dalam kitab Sirajul Talibin, kitab Melayu hak kita mengaji, Minhajul Abidin, cerita kat kita tentang khawatir. Tentang khawatir. Ada khawatir, ada dikatakan lintasan daripada Allah yang dinamakan hidayah dan taufik. Bahasa nak bagi faham cukup susah. Jadi nak bagi senang, hidayah dan taufik. Tanda yang tu hidayah dan taufik, maka disertakan kepada kita quwwah. Apa dia tuan-tuan? Kekuatan. Lepas itu satu masa bila kita nak buat baik, kita rasa kuat sangat. Kita terus buat baik. Dan lintasan yang kedua disebutkan oleh ulama, dipanggil ilham. Yang mana ia daripada malaikat mulhim. Dan ilham daripada malaikat mulhim ini tuan-tuan, masih ada ruang untuk syaitan. Tanda dia apa? Kita nak buat baik, kadang-kala dia jadi macam clay kat dalam. Nak buat, tak payahlah.
Nak buat, tak apalah. Nak buat, dia jadi berkelahi. Maka kata ulama, di situ adanya ruang antara malaikat dan syaitan membolak-balikkan hati kita, dan medan peperangannya adalah qalbun anak Adam. Itu hati kita berbolak-balik. Nak buat, malah lah. Nak semayang sunat, malah lah. Padahal umur kita dah 60 tuan-tuan. Malah lagi nak semayang sunat rawatib. Malah lagi nak semayang sunat maghrib. Sampai Nabi ni sayang kat kita. Nabi kata apa? Siapa yang semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, menyamai orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Nabi ni sayang kat kita. Tapi apa yang Nabi kata kat kita sampai peringkat kita buat tak peduli. Lantak pilah sampai ibadat seperti mana malam Lailatul Qadar, lantak pilah. Sebab kita rasa kita bagus. Kita rasa kita orang saleh. Kita rasa kita ahli syurga. Saya selalu cakap dalam kuliah saya. Kita saleh apa tuan-tuan? Mengumpat sampai lah tak berhenti. Kita kata orang tak berhenti. Alasan kita kawan ni orang jahat. Kita duk buka aib orang sampailah tak berhenti. Kita duk berkelahi sampailah tak berhenti. Sampai peringkat orang duk dalam satu masjid pun berkelahi. Yang berkelahi ni tuan-tuan yang semayang jamaah. Yang berkelahi ni tuan-tuan yang sujud dengan Allah. Yang berkelahi ni tuan-tuan orang yang bertadarus setiap bulan Ramadan. Kita nak kata kita baik macam mana? Kita nak kata amalan soleh kita masih ada lagi macam mana? Dengan rahmat Allah. Lalu Allah janjikan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah tahu kita ni lemah. Allah tahu kita ni banyak salah. Allah tahu kita ni tak ada upaya. Maka Nabi janji kat kita, siapa yang salat ba'diyah isyak 4 rakaat, maka pahalanya menyamai orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar. Tapi kita dengarlah macam mana pun, kita tak mampu nak buat. Sebab apa tuan-tuan kita tak mampu nak buat? Sebab itu ulama tasawuf dia bagi tahu kat kita, antara perkara yang menghalang seseorang itu daripada dapat berbuat kebaikan, dosa. Ustaz, saya buat dosa apa? Kita je tahu. Sombong ni dosa tak tuan-tuan? Ustaz, saya tak sombong orang sebab saya tak kaya. Saya tak sombong dengan orang, saya tak alim. Tuan-tuan dengar ayat ni. Yang kita dengar tiap-tiap pagi Jumaat. Ni besok pagi ni kita nak baca ni. Allah kata apa kat kita? Ayat sujud dalam surah Sajadah. Allah ingat kat kita ayat yang ujung dia apa dia? Wahum la yastakbirun. Mereka yang apabila dibagi peringatan, dia dengar ayat Allah, dia dengar ayat Allah,
dia dengar peringatan, Allah kata apa? Mereka ini kharru sujada. Mereka segera sujud dengan Allah. Sujud apa tuan-tuan? Taat dengan Allah. Dia terus ikut Allah Ta'ala. Dia taat dengan Allah. Siapa orang yang boleh taat dengan Allah? Mereka yang Allah sebut dalam Al-Quran, ujung ayatnya. Wahum la yastakbirun. Mereka yang tak sombong dengan Allah. Siapa kata kita tak sombong? Setiap kali Nabi tawarkan kepada kita kelebihan-kelebihan yang tak ditawarkan kepada umat yang lain, kita buat tak peduli. Ketika Allah janjikan kepada kita kelebihan-kelebihan yang tidak ditawarkan kepada Allahu umat yang sebelumnya, kita buat tak peduli. Sebab itu Allah nyatakan kepada kita dalam surah Taha, siapa yang engkar daripada peringatan Allah. Apa Allah kata? Allah jadikan kehidupan dia sempit, dan besok di yaumul qiyamah lalu Allah pekakkan mereka. Allah pekakkan telinga kita. Kerana dalam dunia ini, walaupun ditawarkan kepada kita kelebihan yang tidak ditawarkan kepada umat yang sebelumnya, kita buat tak hati ya. Masalah dia apa tuan-tuan? Ketika kita ini sombong, masalah dia macam ni. Datang hadis daripada Nabi. Nabi kata, tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah sombong dan riak. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh masuk syurga, kita nak pergi mana? Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan. Marin, kita semayang jarak-jarak, semua orang marah. Betul tak? Lah dah boleh rapat, siapa yang kena sujud syukur? Sekali ya. Yang kita kata kita hebat ni, yang kita kata kita bagus ni, tanda jarak pun tak buang lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah Allah bagi kita apa yang kita minta, saya tanya diri saya tanya diri tuan-tuan, kita sujud syukur tak dengan Allah yang Allah telah kurniakan kepada kita perkara ini? Atau kita buat tak tahu? Tuan-tuan, kita rasa kita hebat tak mana? Kita dapat duit tanah, kita sujud syukur. Boleh kahwin seorang lagi, kita sujud syukur. Boleh cucu sulung, kita sujud syukur. Daripada semayang dijarakkan oleh Allah, lalu Allah kurniakan kita kembali kepada asal, kita buat tak peduli. Kita rasa yang ni bukan anugerah Allah, yang ni bukan kurnia Allah. Tuan-tuan, butanya mata kita tentang kebaikan. Allah, butanya mata kita tentang Allah. Butanya mata kita tentang af'al Allah. Kita tak nampak yang ni af'al Allah, yang ni sifat Allah. Butanya penglihatan kita, butanya mata hati kita dengan Allah. Sebab itu ulama
jelaskan kepada kita, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Ni masuk bulan Korban. Kita kenal tak Nabi Ibrahim? Ke cerita Nabi Ibrahim ni terus-terus sembelih anak. Dah Nabi Ibrahim kenal Tuhan. Ni cerita dalam Quran. Nabi Ibrahim tengok matahari, dia kata yang ni Tuhan ke? Sehinggalah turunnya wahyu yang mengatakan, Allah katakan kepada Nabi Allah Ibrahim yang mencipta sekalian alam, inilah Tuhan kamu ya Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim kenal Allah, Nabi Ibrahim buat apa tuan-tuan? Nabi Ibrahim pecahkan seluruh berhala-berhala yang berada pada masa itu tuan-tuan. Bersih tuan-tuan. Setelah bersih, ketika Namrud itu lemparkan tubuh Nabi Allah Ibrahim AS pada unggun api yang cukup besar, Nabi Ibrahim senyum. Dia senyum saja. Sebab apa dia senyum tuan-tuan? Dia percaya yang mentakdirkan dia dilemparkan ke dalam api itu bukan Namrud. Yang mentakdirkan dia dilemparkan ke dalam api itulah yang memiliki sekalian alam, yang mencipta sekalian alam yang dia kenal. Dia tak ada rasa takut langsung tuan-tuan. Sehinggalah datang ayat, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan api yang besar gunung ni tuan-tuan. Allah kata apa? Bardan wa salaman. Sejuk, selamatlah atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuan-tuan senyum duduk dalam api. Allah. Tuan-tuan, kita bolehkah percaya dengan Allah Ta'ala sampai tara tu? Agak-agak kita lah tuan-tuan, kita boleh percaya tak dengan af'al Allah, dengan sifat Allah sampai tara Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan, lepak dalam api tuan-tuan. Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim hingga hari ini. Antaranya apa tuan-tuan? Kalau kita pergi Mekah, mesti orang tunjuk yang ni maqam Ibrahim. Allah muliakan isterinya, Nabi Allah Ismail, Allah muliakan sampailah Khidr Ismail. Allah muliakan Siti Hajar dengan ma'u Zamzam. Tuan-tuan, saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, Allah muliakan kita apa? Umur 60 tahun, 7 tahun, apa kemuliaan yang Allah bagi kat kita? Allah bagi apa kat kita? Allah bagi duit, orang kafir pun Allah bagi duit. Allah bagi saya rumah 3 biji ustaz, orang kafir berlambak rumah dia. Apa yang Allah tak bagi ke orang kafir, yang itulah kemuliaan orang mukmin. Tuan-tuan, Allah tak bagi kat orang kafir Lailatul Qadar. Kita berapa kali boleh Lailatul Qadar? Tak masa sumi hidup ustaz. Kenapa Allah tak muliakan aku? Tanya dulu. Aku siapa?
Aku siapa? Tanya dulu. Ketika hati kita sentiasa ada gangguan supaya kita ini tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai akan agama Allah. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Saya ingat kalam daripada Habib Umar ketika menghilangkan gangguan ini. Kita was-was, kita ragu tuan-tuan. Dia kata apa? Macam mana nak buat? Dia pesan kat kita. Dia kata, ucaplah Allah. Setiap kali kita rasa nak ragu dengan Allah, ragu dengan agama Allah, kata ulama ini, dia kata, ucaplah asma Allah ini dan dipanjangkan akan asma ini, supaya perkara yang mengganggu dan mewaswaskan kita ini dibakar oleh Allah. Maksudnya diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, supaya kita tambah yakin dengan Allah. Kita rasa mula ragu saja tuan-tuan, kita duduk, kita sebut Allah. Dia tak mau hilang lagi. Allah. Kita sebut sehingga kita rasa tenang. Kita tak ada ragu dalam hati kita. Tuan-tuan, Allah janji kat kita macam tu. Apa dia? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang ingat Allah, maka hati dia akan tenang. Ingat Allah ni apa? Maka ulama tasawuf dia sebut kita, yang dikatakan zikir itu sehingga kita boleh melupakan selain daripada Allah. Yang ni ingat. Saya tanya orang muda-muda, Ustaz, cakap ni betul ke? Saya tanya orang muda-muda, hampa bercinta dengan satu orang perempuan, hampa ingat tak perempuan lain? Ni orang muda. Tak ingat kan? Tak ingat. Sebab apa? Sebab akal kita semuanya tertumpu kepada seorang wanita. Ni nama ingat. Tidur ingat, baring ingat, nak keluar rumah ingat, semua ingat. Begitulah kata ulama yang dikatakan seseorang yang ingat Allah sehinggakan ia boleh melupakan selain daripada Allah, ma siwallah, yang dia ingat hanya Allah. Ketika itu diri dia tenang. Betulah kita tak tenang tuan-tuan. Kita masih ingat dunia macam mana, rezeki macam mana, nak makan macam mana. Berapa puluh tahun tuan-tuan kita ingat benda sama. Kita ada ulang benda tu lah. Nak makan macam mana, nak itu macam mana, nak beli motor macam mana. Penat tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak penat ke? Tak penat ke duk fikir benda sama? 70 tahun fikir benda sama. Tak penat ke tuan-tuan? Tak rasa penat ke? Saya tak tahulah tuan-tuan. Saya penat tuan-tuan. Saya penat. Sehinggalah sampai satu masa saya tak mau fikir. Tak mau fikir lah tuan-tuan. Sebab saya tak mau penat.
Macam mana tak mau bagi penat? Allah tunjuk jalan kat kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak mau penat dengan perkara yang selain Allah, takutkan Allah. Siapa kata? Allah kata. Allah kata apa kat kita? Siapa yang takutkan Allah, lalu Allah kata apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah kurniakan kepada dia jalan kelepasan. Dia tak penat fikir masalah. Allah lepaskan dan lepaskan. Kemudian Allah janji kat kita apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kurniakan kepada kita rezeki yang tak sampai pada akal kita. Tapi kita tak percaya kata Allah, kita lebih percaya kata sifu. Betul ya? Allah kata kita tak percaya. Sebenarnya tuan-tuan, guru ini dia menunjukkan jalan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah. Bukan ilmu baru dak tuan-tuan. Dia cuma tunjukkan jalan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Tu ya. Kedua. Nombor 2 baru dah pukul 9. Macam mana kita? Saya mahu mengajak macam ni tuan-tuan. Betul saya mengajak kitab nipis ya. Kitab penawak bagi hati. 20 tahun baru khatam. Sebulan sekali. 20 tahun khatam satu. Kita bukan nak khatam kitab. Kita nak khatam isi kitab. Kita khatam kitab banyak tuan-tuan. Kita boleh cerita dengan orang, kitab ni khatam dah. Allahu, kitab tu khatam dah. Isi dia khatam dah. Tuan-tuan, agak-agak kalau kita tahu kita tak buat, sampai sana kena. Agak-agak tuan-tuan lah. Sebab tuan-tuan orang alim, saya orang bodoh tuan-tuan. Saya ni bukan bodoh lagi, bodoh piang kata orang kita. Memang bodoh betul. Kita tahu banyak benda, tapi benda yang kita tahu yang banyak-banyak ni, kita tak buat pun. Agak-agak sampai sana, selamat ke kita kena. Jadi kita nak duduk senang macam mana? Kita rasa kita boleh duduk senang macam mana? Itu orang saleh tuan-tuan, itu dia kurang tidak. Dia seriau kuat. Takut dia lebih banyak. Kita dah. Kita dalam duduk mengaji, kita lena lagi tuan-tuan. Khutbah kita lena. Dalam kereta kita lena. Di rumah kita lena. Agak-agak tuan-tuan, Imam Ghazali kata macam ni. Satu hari 24 jam. 8 jam kita ibadat, 8 jam kita cari rezeki, 8 jam kita lena. Umur kita 60 tahun, bermakna kita guna umur kita ibadat 20 tahun. Yang ni tak masuk mengumpat lagi tuan-tuan. Yang ni tak tolak kata orang lagi. Kita kira hak baik ya. Mana kita ni jangan kira jahat dulu. Kita kira kita memang baiknya, ahli syurga saja. Umur kita 60 tahun, ibadat kita baru ada 20 tahun. Kita buang umur kita lena, yang ni 8 jam. Dia tak masuk lena dalam kuliah, dia tak masuk lena dalam khutbah, dia tak masuk lena dalam kereta, dia kita kira 8 jam. Kita telah tidur 20 tahun. 8 jam lagi, 1 hari 1 malam, kita
cari rezeki. Yang ni tak masuk lagi. Rezeki yang kita, duit yang kita dapat daripada sumber mana? Daripada kita lahir, akil baligh sampailah. Maknanya kita telah cari duit 20 tahun. Ada riwayat kata hutang RM1 tak bayar, potong 40 tahun. Itu kalau ada ibadat satu hari 8 jam. Kita kira tuan-tuan. Semayang 10 minit kali 5 kali 50 minit. Kita katalah satu hari itu kita ada baca zikir Allah, selawat semua 4 jam. Mana umur kita 60, kita baru ada amal baik 10 tahun. Jadi orang yang amal baik dia sikit, dia tak seriau kata tuan. Sebab itu yang kedua, apa kata ulama? Iaitu orang yang segera menyucikan hatinya daripada segala perkara yang menghalang dan menghijab daripada menjadi tempat pandangan Allah. Dia kena bersihkan hati dia tuan-tuan. Bersihkan hati kita. Sebenarnya yang degil ni hati kita. Yang buta ni kata Allah hati kita. Ni tak buta tuan-tuan. Tapi yang ni buta. Kita tak nampak. Kita tak mau tengok. Kita buat tak peduli. Sebab itu saya bercakap bukan hal dunia ni. Saya tak mau kisah dah tuan-tuan. Benda-benda ni serabut perut. Sebab kita memang duduk pada zaman yang akhir. Apa yang berlaku di sekitar kita lah menunjukkan tentang zaman yang akhir. Apa yang kita fikirkan, aku boleh selamat atau tidak besok di yaumul akhirah. Yang tu. Aku boleh selamat tak? Isteri aku selamat tak? Anak-anak aku selamat tak? Cucu aku selamat tak? Yang ni kena fikir. Sebab kita takut kita tak selamat tuan-tuan. Dengan cara hidup kita, dengan apa yang kita buat, kita takut tak selamat. Tapi Nabi ni sayang kita tuan-tuan. Ada satu hadis tuan-tuan. Nabi kata apa? Siapa yang membaca surah Al-Has ayat 124. Kalau tak silap saya. Ayat ni tentang apa? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jika dia mati pada hari itu, Nabi kata dikurniakan mati dalam keadaan mati syahid. Itu saya kata Nabi sayang kita tuan-tuan. Kita yang tak mampu balas kasih sayang Nabi. Kita saja yang tak mampu balas kasih sayang Nabi. Nabi tahu dah kita ni jenis tak percaya. Lalu Nabi bagi kat kita lorong ni. Walaupun lorong itu telah dibuka oleh Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak mampu nak masuk lorong tu tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan. Ini yang Allah didik kita dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Dua ayat ni cukup tuan-tuan. Akan dikau kami meletakkan ubudiyah. Kita rasa kita kuat. Kita nak salat, kita nak itu, kita nak ini. Tapi kita takkan mampu buat jika mana tidak ada pertolongan Allah. Datang ayat yang di hadapannya, wa iyyaka nasta'in. Siapa kata dia tahu dia boleh buat ibadat? Saya tahu Ustaz. Ustaz kata tu saya tahu. Siapa kata orang yang tahu itu boleh meninggalkan maksiat? Saya tahu Ustaz, mengumpat tu haram, tapi saya tak boleh tinggal. Dia sedap kata orang lagi Ustaz daripada Allahu, daripada sebut Allah. Saja tanya tuan-tuan. Kata orang syok ke? Zikir syok. Kita nak kata orang mana lebih syok. Kita ukur diri kita situ lah. Selama ni aku kata orang lebih seronok daripada aku sebut nama Allah. Itulah tempat kita besok di sana. Guru saya pesan macam tu ya. Hang nak ukur diri hang dengan Allah, hang nak tahu kehidupan hang dengan Allah, hang ukur saya. Tuan-tuan, masa kita duk kata orang, kita menguap tak tuan-tuan? Rasa mengantuk tak? Rasa letih tak? Mana ada? 3 jam kita duk kata orang. Betul tak? Cuba ambil biji tasbih, zikir tengok. Rasa apa? Tu yang saya katakan pada kuliah saya semalam. Kita kata kita orang saleh, tapi sifat-sifat orang saleh yang Allah sebutkan kepada kita ada tak? Kita kata saya ni ustaz mukmin. Kita tengok sifat-sifat orang mukmin yang Allah sebut dalam Al-Quran, kita ada tak? Kita kata kita orang yang bertakwa. Kita tengok sifat-sifat ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah dalam Al-Quran, ada tak? Kalau tak ada, kita rasa. Kita rasa. Saya tuan-tuan, habaklah tuan-tuan. Nabi kata, lepas semayang ba'diyah Isya', lepas semayang Isya', semayang sunat ba'diyah Isya' 4 rakaat menyamai seperti mana salat pada malam Lailatul Qadar. Kita nak tengok apa yang kita pegang selama ni. Kita mampu tak buat selepas semayang Isya' nanti? Kita kata aku kuat, aku boleh buat, aku tahu aku boleh buat, ataupun aku kena harap rahmat Allah. Kita tengok, jangan lama-lama, jangan besok, jangan minggu depan, jangan bulan depan tuan-tuan, kita tengok malam ni diri kita, jangan kita tengok orang, tapi kita tengok diri aku. Kalau tak ada rahmat Allah, Allah, aku boleh tak? Aku boleh tak tagih rahmat Allah yang mana yang dijanjikan oleh Nabi kami? Semayang sunat ba'diyah Isya' 4 rakaat, maka aku mau seperti mana ibadat pada malam Lailatul Qadar. Malam ni saya tengok diri saya tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Mampu tak kita tuan-tuan? Ataupun kita hanya sembang kencang. Kita kata kita ahli syurga, kita orang baik, mampu tak kita? Ataupun kita cuma rasa kita orang baik? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan.
Saya minta maaf banyak-banyak pada semua ahli jamaah yang hadir pada malam ini. Kerana saya bukan orang pandai, pengisian pun tak ada, manfaat pun saya rasa tak ada lah pada mustami' semua, pada orang yang mendengar. Mudah-mudahan menjadi amal saleh saya dan tuan-tuan. Apa yang kita buat, mudah-mudahan kita dapat mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup kuliah ini, tuan-tuan, ada dua perkara yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Yang pertama, sebenarnya saya dah sampaikan banyak kali. Tapi saya berharap kepekaan kepada semua. Yang pertama, saya berharap sangat pihak masjid tidak memberikan saya sagu hati untuk kuliah. Kerana saya memang tidak menerima apa-apa sagu hati kuliah. Telah jangka masa yang agak lama, walaupun di mana saya pergi. Jadi saya amat berharap saat lagi bendahari jangan berkelahi dengan saya. Tak mau berkelahi dengan saya, ambillah Ustaz, saya kata dah. Memang perangai saya macam tu. Saya tak mau dah, penat dah tuan-tuan fikir pasal duit ni. Penat dah. Saya kata kat tuan-tuan tu saya penat. Sebab saya dah mengajak tuan-tuan hampir 33 tahun dah. Bermula 1989. Cukuplah tuan-tuan, penat dah kepala kita fikir pasal benda yang memenatkan kita. Jadi saya tak mau fikir. Saya, kenapa Ustaz buat macam ni? Yang saya kata saya penat. Dulu saya mula-mula mengajar tuan-tuan, masjid terlupa bagi. Kita fikir, masjid terlupa ke? Masjid sengaja ke? Penat tuan-tuan. Nak fikir benda ni penat. Jadi lah saya ambil jalan mudah, jangan bagi saya. Jadi saya tak payah fikir. Sebab saya tahu memang tak ada. Jadi saya tak penat. Tak ada ruang saya nak fikir dah. Jadi saya tak mau guna akal saya untuk perkara yang tak sepatutnya saya fikir. Sebab Nabi dah janji ya kita. Apa Nabi janji? Nabi kata, orang yang mengajar dan orang yang belajar, Allah jamin rezeki. Macam mana kurnia Allah tentang rezeki itu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Macam mana Allah tidakkan Ashabul Kahfi ribuan tahun, kita tak tahu. Macam mana Allah masukkan Nabi Ibrahim dalam bukit api yang besar tidak terbakar, kita tak tahu. Macam mana Allah jadikan peristiwa Isra' dan Mi'raj pada Nabi kita, tak sampai akal kita. Kita wajib beriman. Macam mana? Tak mau kata macam mana, yakin dan percaya dengan Allah. Bila Nabi kata, orang yang mengajar dan orang yang belajar, maka Allah jamin rezeki. Sebab kita memang guna akal. Akal ni tuan-tuan, guna bukan fikir pasal itu. Allah bagi kita fikir pasal lain. Tapi kita dah guna akal kita, guna kod lain. Jadi tuan-tuan, tak pergi bendahari, jangan berkelahi dengan saya. Saya kena ingat lagi sekali. Sebab saya penat nak cerita dah. Sebab saya pergi mana-mana pun, memang tu saya cerita. Kedua, saya minta tuan-tuan tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami. Doa apa tuan-tuan? Madrasah saya baru lagi. Satu, berumur 40 tahun. Dua, umur madrasah tu 24 tahun. Ketiga, madrasah yang ketiga baru 6 bulan. Sekarang dalam pembinaan. Kami tengah duk buat surau. InsyaAllah siap surau, kita akan buat asrama. Siap asrama, kita akan buat bangunan-bangunan yang lain. Madrasah yang ketiga iaitu di Kuala Terengganu.
Saya minta doa, tuan-tuan. Saya tak minta harta, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan risau. Ustaz cerita pasal sekolah tak pergi jalan tabung. Tuan-tuan jangan risau. Satu sen pun duit tuan-tuan saya tak minta. Tuan-tuan jangan risau. Saya cuma minta doa saja. Sebab selama 40 tahun ini, madrasah yang ayah saya tinggalkan, kami tak minta apa-apa bayaran pun. Yuran makan, api air, semua tak minta. Pelajar tak ramai, tuan-tuan, tengah 200. Tak ramai, laki-laki dan perempuan. Tuan-tuan jangan tanya kat saya macam mana. Saya tak mau soalan tu. Ada dah dalam Quran. Allah sebut dah dalam Quran. Siap satu-satu. Siap dah satu-satu. Tak ada macam mana. Orang tanya saya, Ustaz mai kuliah macam mana? Tak ada macam mana. Orang lain naik kereta, saya pun naik kereta. Orang lain kereta isi minyak, saya tak isi pakai ayak, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk fikir macam-macam. Saya isi di Shell juga. Saya isi kat Petron juga. Minyak, tuan-tuan. Tapi RON 95, 97 tak larat kat RM5. Mahal. Kedarah sungguh. Tak upayalah. Jadi kita isi 95. Jadi jangan fikir. Sebab benda ni bukan kita boleh sampai pada akal. Sebab janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tuan-tuan nak doa apa? Tuan-tuan doa macam ni. Ya Allah, jika apa yang orang tu buat, yang aku tak kenal dia pun, dia baru sekali main masjid aku, tak rapat pun, tak kenal pun, ya Allah, tapi dia minta dia minta kami doakan dia. Tuan-tuan doa, ya Allah, apa yang orang tu buat, jika betul pada engkau, ya Allah, bantulah dia. Sebab saya tak mau, jika saya tak betul, saya dapat juga nikmat Allah, maka saya takut dinamakan istidraj. Saya nak apa yang saya buat ini betul pada sisi Allah. Maka jika mana kita dalam perkara yang benar, maka akan tertegaklah kebenaran, insya-Allah. Sebab benar ni susah. Kebenaran itu susah. Jannah itu susah. Sekat ini saja, tuan-tuan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakan atas kami hidayah dan taufikmu atas perkataan kami, atas amal sekalian anggota zahir dan badan kami, ya Allah, agar kami terpelihara daripada kesesatan dan menyesatkan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Arhamar Rahimin, redalah atas kami, ya Arhamar Rahimin, atas apa yang kami buat, ya Allah. Jika apa yang kami buat ini bertepatan dengan keredaan-Mu, ya Arhamar Rahimin, bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah, dalam segala urusan dunia dan akhirat kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika mana ada di kalangan kami yang sakit, ya Allah, maka Engkau sihatkan kami dan mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada masalah di antara kami, ya Allah, orang yang hadir dalam majlis ini mempunyai masalah yang belum selesai, ya Arhamar Rahimin, maka Engkau selesaikanlah, ya Allah. Engkau tolonglah, ya Allah. Engkau bantulah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami jauh dengan Engkau, ya Allah, maka Engkau panggillah kami semula agar kami hampir kepada Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika kami lalai, ya Allah, maka Engkau tolonglah ingatkan kami, ya Allah, dengan Engkau berikan petunjuk atas kami, ya Zal Jalali wal Ikram. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.